Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Anis Zamani. Okey, untuk korang yang bergelar dropship sekarang ni, Anis ada benda nak share yang best gila untuk korang supaya korang boleh naik level ke agent, ke stokis. Apa saja idaman korang, insya-Allah korang boleh naik level. Tapi korang kena tengok video ni sampai habis sebab setiap poin yang Anis akan bagi ni sangat-sangat penting, sangat-sangat kritikal yang korang kena apply supaya korang boleh jadi dropship yang terpower di alam semesta. Okey, tak adalah untuk seluruh alam semesta ni, untuk korang punya produk yang korang jual tu lah. So make sure korang take note setiap poin yang Anis akan bagi ni dan korang applykan satu persatu dan insya-Allah korang confirm akan jadi top dropshipnya. Okey, insya-Allah. Okay guys, sebelum Anis jump in kepada tips-tips yang Anis nak bagikan sekejap lagi, poin-poin yang bagi kejap lagi, Anis nak mention dekat sini, sebelum Anis terjebak dalam personal branding untuk TikTok dengan Instagram ni, dan lepas ni insyaAllah ada modul untuk YouTube pula, Anis adalah seorang stokis untuk produk yang bernama FTR, okay, Formula Tarik Rezeki. Dan Alhamdulillah sepanjang Anis menjadi stokis untuk produk buku tersebut, Anis adalah salah seorang top stokis. Anis maintain top stokis. Alhamdulillah. Jadi apa yang Anis nak sharekan hari ini adalah sangat-sangat penting. Apa Anis applykan dan korang boleh apply sekali supaya korang pun jadi top dropship untuk produk yang korang akan jual ni ataupun korang tengah jual sekarang ni. Yang pertama sekali, yang paling favorite Anis adalah personal branding. Masya Allah. Benda ni kalau korang buat 100%, insya-Allah orang lama-lama kenal korang dan orang akan trust korang. Bila orang start trust korang, orang akan start beli dengan korang non-stop, insya-Allah. Bila orang dah start trust dengan korang, orang akan datang kat korang untuk repeat order. Sebab apa? Korang punya servis cantik. Korang ada personal branding korang ada value yang korang nak sampaikan. So, kenapa personal branding ni penting? Sebab nak bagi orang kenal kita, orang trust kita. Bila orang trust kita, orang akan beli dengan kita. Manusia ni, dia membeli dengan manusia juga disebabkan trust tau. Kalau nak katakan produk banyak gila kat luar sana. Nak kata dropship, banyak gila yang tengah jual benda yang sama apa yang korang tengah jual sekarang ni. Tapi kenapa diorang pilih korang sebagai agent ataupun dropship ataupun reseller yang dia nak deal dan dapatkan produk tu. So, sekarang ni sangat-sangat penting bila korang buat personal branding, orang akan start trust dengan korang dan masa tu korang akan dapat massive of volume order daripada orang. InsyaAllah korang rasa macam wow, ini rupanya result dia. Tapi syarat untuk personal branding ni, okay, syarat untuk personal branding adalah kena sabar dengan proses. Kena sabar. Sebab dia bukan buat hari ni terus popular. Bukan buat hari ni terus jadi. Korang kena konsisten. Bab konsisten ni nanti Anis akan sharekan nanti dekat poin-poin yang lain tu. Tapi sekarang ni apa yang Anis highlightkan adalah personal branding is very important. Dan sekali personal branding melibatkan video. Okay, video dekat TikTok, dekat Reel Instagram. Sekarang dah ada short beta dekat YouTube. Dan sekarang ni ada YouTube channel yang dah berzaman ni. Korang kena gunakan sepenuhnya ataupun sebaik yang mungkin. Kalau tak mampu buat semua, pilih satu channel untuk korang fokuskan dan grow dekat situ korang punya personal branding. InsyaAllah Anis jamin kalau korang buat dengan betul, dengan ilmu yang betul, korang akan meletup. Tapi kena sabar, trust the process. Itu point nombor 1, personal branding. Okay, korang lepas ni kena cari ilmu macam mana nak buat personal branding. Kalau nak belajar buat personal branding dekat TikTok, dekat Instagram dengan dekat YouTube, boleh cari Anis, insyaAllah. Tekan link kat bawah, okay? Okay, Anis nak masuk point yang kedua. Yang kedua adalah upgrade ilmu. Okay, so Anis nak beritahu dekat sini, walaupun korang seorang dropship dan for sure korang punya leader, korang punya mentor, founder ada sediakan coaching, ada sediakan live untuk korang, ada bahan untuk korang study, ada modul dan sebagainya. Tapi korang sendiri kena cari inisiatif untuk upgrade ilmu lebih daripada orang lain. Okay, kalau korang nak jadi top 10, of course lah korang kena dapatkan extra. Macam pemain-pemain atlet kita yang lain tu, korang ingat yang nombor 1 dunia tu, dia training sama macam orang yang nombor 100 tu ke? Of course lah, dia yang pertama ni, dia train extra. Dia ada special dia. Dia buat something dulu. Baru coach nampak dia untuk bawa dia ke depan lagi. Macam mana pun, korang punya effort dulu yang korang kena tunjukkan. Dia macam tu. Kita buat, kita dapat, insyaAllah. So, ini yang nombor 2. Yang paling penting, first tadi personal branding kan. Yang kedua adalah upgrade ilmu. Sebab korang nak buat personal branding, korang kena ada ilmu. Bukan boleh main buat je. Okay. So, Anis sarankan kat sini, jangan bergantung semata-mata dekat leader korang, dekat korang punya mentor ataupun founder atau siapa sahaja yang berada di atas korang. Korang sendiri kena keluar untuk cari ilmu dan apply satu persatu.
Sebab apa? Okay, korang dah belajar banyak, tapi kalau korang nak apply semua, korang akan jadi pening. So, pilih mana satu yang paling korang suka, yang paling korang rasa macam, oh, okay, aku nak cuba yang ni. Dia kena dengan jiwa aku rasa aku boleh buat yang ini. Korang buat yang tu sampai jadi. Dan adjust. Okay, adjust. Try adjust. Kena sentiasa try and adjust. Jangan cepat putus asa. Buat sampai jadi. Yang ketiga adalah self-experience. Okay, kenapa Anis cakap self-experience? Korang pernah dengar testimoni kan? So, testimoni diri sendiri tu sangat berharga. Sebab tu, kalau boleh jual produk yang memang korang guna. Jangan jual produk yang korang sendiri tak guna. Kenapa Anis cakap self-experience sangat penting? Okay, Anis bagi contoh Anis satu hari tu Anis tengah drive. Anis nampak kedai sushi stall dekat tepi jalan. So, Anis okay, dah lama tak kena sushi ni. So, kita nampak lah dia orang Melayu. So, kita macam nak support lah kan, bangsa sendiri. So, Anis pun pergilah. Okay, bukan rasis. Just nak support dia. Okay, so Anis pergi dekat dia. Anis cakap, okay, nak try lah sushi mana satu yang paling sedap. Recommend lah sikit. Nak tahu tak, seller dan pembuat sushi tu cakap apa? Orang yang sama ni, dia cakap apa? Oh, saya tak makan sushi. Saya buat je. Lepas tu saya jual. So, masa tu Anis macam, oh, iya ke? Okay, tak apalah. Saya ambil ni. Macam tu je. So, macam kita nak yakinkan ke customer kita yang produk yang kita jual tu ada value yang tinggi, yang bagus untuk dia selesaikan masalah dia. Sebab Anis dah singgah di kedai tu. Anis dah susah payah cari parking kan tepi jalan tu. So, Anis beli je lah. Dan Anis nak rasa lah dia punya sushi tu. Dan Anis minta maaf kalau ada sesiapa yang tengok kat sini. Sushi dia tak kenalah kat tekak Anis. Dia bukanlah sushi yang Anis rasa macam, oh, this is it. Tapi tak, bukan. Sebab apa? Sebab dia tak makan sushi. Dia tak tahu sushi macam mana yang sedap. Dia tak tahu, dia tak experience sendiri benda tu. Dia tak tahu tekak yang macam mana yang kata sushi ni sedap. Tapi dia jual benda yang dia pun tak tahu value. So, Anis nak ulang lagi sekali, self-experience sangat-sangat penting. Bila korang guna sesuatu produk, korang share pula korang punya results. Korang punya results sendiri. Macam Anis, masa Anis jadi stokis FTR dulu, Anis selalu share Anis punya experience. Tahu sendiri bila amalkan, okay, formula tak rezeki tu, rezeki Anis datang macam mana, masalah selesai macam mana, nak buat macam mana, dah jadi macam ni, nak buat macam mana. Memang powerful gila. Memang ramai orang dapatkan buku tu sebab diorang sendiri nak selesaikan masalah yang sama yang Anis ada. Anis akan attract orang yang sama yang ada masalah tu. So, senang Anis nak touch dia punya emosi. Manusia ni bila kita touch emosi dia, insya-Allah senang je korang nak jual. Dengan niat untuk bantu dia selesaikan masalah tu. Okay? So, self-experience, testimoni diri sendiri tu sangat-sangat penting. Korang kena experience dulu produk yang korang nak jual tu. Rasa dia punya result. Rasa amazingnya value yang korang nak bawa tu. Baru korang share dekat orang. Jangan jual benda yang korang sendiri tak pasti dan korang sendiri rasa macam, okay, aku nak jual ni sebab aku nak duit je, sebab dia punya margin tinggi. No. Okay, no. Yang keempat adalah korang pilih produk. Okay, kalau boleh pilih produk. Kalau korang masih lagi tak ada produk, korang boleh pilih produk yang ada potensi repeatable order. Kenapa Anis kata repeatable product? Okay, contohnya korang jual satu serum. Okay, suatu serum. So, serum tu sangat bagus dan ada 100 orang yang suka pakai serum tu. Yang kata, wah, serum ni best gila. Muka glowing-glowing, tak payah pakai filter dah. Muka memang cantik. Diorang sangat suka dan memang diorang repeat setiap bulan. 100 orang repeat setiap bulan korang punya produk. Yang serum tu mungkin penggunaan dia untuk sebulan lah kan. Korang akan for sure ada sale 100 orang sebulan. Contoh harga serum tu adalah RM50. Okay, RM50 kali dengan RM105,000. Sale korang setiap bulan dah confirm RM5,000. Tak termasuk lagi korang punya testimoni. Ada orang beli dengan korang, pergi COD dan sebagainya. Korang akan attract ramai lagi customer-customer yang perlukan serum tu untuk selesaikan masalah yang sama yang diorang semua ni ada. Based on experience korang yang korang sharekan tadi dekat nombor 3 point yang saya sebutkan tadi. Okay. So, kalau korang terlupa, pergi ulang balik video ni. Tengok balik video ni. Ulang balik apa yang dia cakap kat point nombor 3 tu. Kalau tak ingat juga, pergi ulang lagi daripada nombor 1 sampai yang sekarang ni. Okay. Penting sangat. Okay. Sangat-sangat penting. Pilih produk yang repeatable. Bukan Anis kata produk yang tak repeatable ni tak bagus. Dia ada strategi dia. Contohnya macam handphone. Takkanlah korang nak beli handphone yang sama setiap bulan. Betul tak? Tapi sekarang ni Anis nak highlightkan untuk korang yang dropship, yang baru nak start engine ni, yang baru nak start berniaga, yang baru rasa macam nak hidup, rasa yang nak cari income ni, nak bayar komitmen bulan-bulan ni. So, cari yang repeatable product. Makanan sangat best. Okay? Makanan dia bukan repeat setiap bulan. Rasanya kalau makanan mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu dia akan repeat.
Tapi still pilihan dekat tangan korang. Kalau korang rasa tak minat ni, tak minat ni, jangan kata Anis yang paksa. Okay. So korang pergilah cari produk yang korang suka, yang korang ada expertise, yang korang rasa korang minat, supaya korang tak mudah boring untuk share dengan orang lain. Okay. So itu point nombor 4. Point yang kelima adalah korang kena clear dengan korang punya niche dan sasaran pelanggan korang. Okay. So bahagian niche ni korang kena tahu masalah apa yang korang selesaikan. Orang yang macam mana ada masalah ni, umur apa, jantina apa. Okay, untuk bahagian niche dengan sasaran pelanggan ni, insyaAllah dua benda ni Anis akan sharekan dekat video Anis minggu depan. Kalau dah minggu depan, maksudnya korang akan nampak lah dekat sini. Kalau belum minggu depan lagi, belum ada lagi lah. Okay. So Anis akan sharekan pasal niche dengan sasaran pelanggan minggu depan. Okay. Video akan datang insyaAllah minggu depan. Ataupun minggu ni juga. Tengoklah Anis punya flexibility, Anis punya availability untuk edit video Anis dan posting kan. Okay. Tapi dua perkara ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Dua benda ni lah yang akan membantu korang untuk attract the right audience, the right customer. Untuk senangkan korang close sale. Sebab tadi korang dah sharekan experience korang. Korang dah ada produk kan. So korang kena tahulah siapa yang pakai produk ni. Apa masalah diorang sebenarnya. Masalah apa yang korang nak selesaikan. Value apa yang korang nak tunjukkan daripada produk-produk ni. So sangat-sangat penting korang tahu korang punya niche. Korang clear dengan niche korang, dengan siapa sasaran pelanggan korang. Okay, sebagai contoh, korang jual lead mate. Okay, korang jual lead mate tapi korang punya followers, korang punya sasaran pelanggan, apa yang korang share semua attract orang lelaki. Orang lelaki dia pakai ke lead mate. Oi, dia orang tak pakai. So siapa yang pakai lead mate ni? Orang yang pakai lead mate ni adalah seorang perempuan. Perempuan yang macam mana? Perempuan yang berkejaya supaya nampak lebih berseri, supaya nampak lebih confident ke tempat kerja, supaya bibir tak kering, ada collagen dan sebagainya. Ceritalah apa value produk tu, tunjuk contoh. Study. Okay, study content orang lain. Macam mana orang berniaga, macam mana iklankan, okay, macam mana orang buat soft sell, hard sell. Benda tu semua korang kena tahu. Tapi yang penting sekarang ni, jangan pening-pening, korang kena tahu niche dengan sasaran pelanggan korang dulu. Kalau ada minggu depan, video dekat sini. Kalau belum minggu depan, korang tunggu. Anis akan sharekan pasal dua benda ni dekat sini. Okay? Jangan lupa kat sini. Okay, jom kita pergi point yang ke-6. Point yang ke-6 ni tak payah bebel panjang. Korang kena show up consistently. Pergilah jumpa mana-mana pun mentor, leader, founder. Dia akan bebel benda ni yang sama. Konsisten, kena konsisten. Konsisten pula ada banyak benda. Konsisten cari ilmu, konsisten buat personal branding, konsisten posting, konsisten follow up, konsisten nak close sale, konsisten tu, konsisten ni. Banyak benda yang korang kena konsistenkan. Tapi buat satu-satu supaya korang tak cepat burn up dan putus asa. Lalas korang rasa macam kerja macam biasa je lah. Jangan macam tu. Potensi orang berniaga sangat tinggi untuk dapat income yang banyak. Tapi korang kena tahu cara dia dan kena sabar sikit lah. Okay. So Anis ulang lagi sekali. Stay consistent. Okay. Show up consistently dekat media sosial. Sebab itu je cara marketing percuma melalui personal branding. Tak payah bayar ads dan sebagainya. Yang ketujuh ni sangat-sangat penting. Kalau korang dah buat 1 sampai 6 tadi yang disebut tadi tu, tapi korang tak buat nombor 7 ni, benda ni akan membuatkan korang susah gila nak naik. Okey, apa yang nombor 7 ni adalah jaga keberkatan berguru. Selain daripada jaga hubungan dengan mak ayah, dengan Allah dan sebagainya, jaga keberkatan berguru. Kalau ada mentor, kalau ada leader, ada founder, jaga keberkatan. Hormati mereka. Hormati ilmu yang diorang dah bagi kat korang. Jangan membawang dekat belakang. Dia ni, leader ni apalah macam ni, macam ni. Founder ni apalah macam ni. Jangan macam tu. Walaupun korang ada perasaan, dia ajar kita sebab dia nak kita naik sale. Lepas tu kita naik sale, dia pun naiklah sale. But still, mereka adalah guru yang memberi ilmu. Kita kena hormat walaupun orang tu ajar kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga ilmu dan kita kena hormat orang. Jaga adab dengan orang yang ajar kita Bismillah tu. Ini kan pula yang dah ajar korang macam-macam. Nak closing, nak follow up, nak marketing, nak posting. Sediakan pula macam-macam bahan. So jaga adab berguru. Jangan membawang dengan orang lain pasal founder korang ke apa ke. Yang buruk, kita tutup aib dia. Yang baik, kita ikut. Settle. Tak payah pening-pening dah. Okay? So jaga adab berguru. Yang nombor 7 ni paling penting. Selain daripada jaga keberkatan dengan mak ayah kita. Dan jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga solat kita dan sebagainya. Guru penting. Okay? So itu point yang nombor 7. Dan yang last sekali. So 7 point ni sangat-sangat penting untuk korang buat sampai jadi. Anis berani potong jari lah kalau tak jadi. Sebab apa? Orang yang berusaha mesti Allah akan bagi result punya. Sebab Allah sangat suka orang yang berusaha. Dan orang yang berusaha mesti ada result dia. Allah dah janji dah benda ni. Siapa yang berusaha akan ada dia punya hasil. Okay, cuma timeline dia je kita tak tahu. Bila Allah nak betul-betul pom kita. Sebab dia nak tengok
usaha kita. Result biar Allah yang bagi. Kita buat je apa yang patut. Alright. So kalau korang suka dengan video Anis ni, please sharekan dekat orang lain supaya diorang pun dapat manfaat yang sama, dapat ilmu yang sama. Okay, jangan kedekut ilmu. Sharekan dekat diorang lain. Kalau ada agent, ada stokis, boleh teruskan bagi dekat diorang, share benda-benda macam ni. Sangat-sangat penting untuk korang upgrade bisnes korang dengan lebih besar. So jangan lupa like, subscribe, tekan butang lonceng. Benda ni semua free je. Okay, sila tekan sekarang, subscribe sekarang dan tekan butang lonceng. Sebab apa? Ada banyak lagi video yang Anis nak sharekan akan datang. Macam Anis cakap, lepas ni Anis akan sharekan video apa itu niche, macam mana nak pilih niche. Okay, dekat sini. Kalau dah minggu depan ada dekat sini. So jangan ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang Anis ada. Sebab apa? Anis nak bantu korang untuk grow korang punya business melalui personal branding dekat TikTok, Instagram ataupun lepas ni mungkin kat YouTube kot. Okay, so stay tune. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tata.